Assalamualaikum dan salam. Sarawak Maju Makmur bersama saya, Fizah Munirah Maharap. Tumpuan utama, Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Kitayai serta isteri Datin Sri Melia Gilen berkunjung ke 12 buah kediaman masyarakat Cina di Tatau pada hari pertama Tahun Baru Cina. Kunjungan tersebut turut disertai masyarakat pelbagai kaum selain ketua-ketua jabatan serta ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dari daerah Tatau. Datuk Seri John Siki berkata amalan kunjung-mengunjung semasa musim perayaan seperti Tahun Baru Cina dan perayaan lain bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Sarawak. Katanya amalan seperti ini bukan sahaja diadakan seperti di Tatau, malah di seluruh Sarawak yang hidup bersatu padu, saling menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza kaum, budaya dan agama. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam kunjungan tersebut. Pada tahun ini, sambutan Tahun Baru Cina disambut meriah dengan menyediakan pelbagai sajian tradisi dan kuih muih. Turut hadir Ketua Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO di sekitar Tatau. Berita seterusnya, sejumlah RM180,000 geran projek kecil luar bandar MRP telah diagihkan kepada 16 penerima bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sembuyau. Penyerahan geran disempurnakan sendiri oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi, kepada 16 penerima yang terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Majlis Guru Besar Simunjan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO sekitar kawasan Sembuyau pada Rabu. Datuk Seri Julahi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sembuyau memaklumkan grant tersebut diberi bagi membantu organisasi menjalankan aktiviti termasuk meningkatkan penglibatan masyarakat di kawasan terbabit. Justru beliau berharap dengan adanya peruntukan ini dapat memberi kemudahan dan keselesaan kepada penerima melakukan aktiviti di kawasan masing-masing. Grant tersebut adalah bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak terhadap keperluan rakyat, terutama dalam sesebuah organisasi yang memerlukan dana bagi penganjuran aktiviti. Turut hadir Pegawai Daerah Sembuyau Ayu Radiman Bujang, Pemancar Melayu Daerah Sembuyau Asli Yahya, penghulu-penghulu, ketua masyarakat dan ketua kaum serta semua wakil penerima. Kita beralih berita di Betong. Program keselamatan kebakaran perlu diperbanyakkan bagi mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya penduduk di rumah panjang. Menurut Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerard Rentap Jabu, interaksi antara masyarakat dan pihak bomba melalui penganjuran program kesedaran perlu dipergiat melibatkan lebih ramai penduduk rumah panjang dan kampung bagi mengurangkan risiko insiden kebakaran. Katanya masyarakat diingatkan agar tidak hanya meletakkan tugas memadam kebakaran di bahu pihak bomba semata-mata. Sebaliknya, warga rumah panjang dan kampung juga harus bersedia sepanjang masa. Ini kerana katanya kawasan liputan Balai Bomba Betong adalah amat besar dan dari segi peralatan dan anggota juga masih belum mencukupi. Datuk Gerard berkata demikian semasa berucap pada majlis simbolik penyerahan alat pemadam api di Balai Bomba dan Penyelamat Betong baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layak itu menambah beliau mahu wakil-wakil yang telah menyertai program keselamatan kebakaran sesi yang lepas mengaplikasikan pengetahuan mereka di komuniti masing-masing. Di akhir ucapannya, beliau mengumumkan peruntukan bernilai RM10,000 kepada Kelab Kebajikan Balai Bomba dan Penyelamat Betong. Pada majlis tersebut, Datuk Gerard telah menyumbangkan 120 unit alat pemadam api yang disalurkan kepada 22 rumah panjang dan 2 buah kampung di mana masing-masing menerima 5 unit. Di Tebedu pula, status pembinaan Sekolah Kebangsaan SK Kujang Mawang kini siap kira-kira 40%. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Badar berkata, pembinaan SK Kujang Mawang itu merupakan program pembinaan semula sekolah daif di bawah peruntukan RM1 bilion di Sarawak. Menurutnya, projek berkenaan juga dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2025. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan ke tapak SK Kujang Mawang pada Khamis. Dr. Simon menambah, pembinaan SK Kujang Mawang tersebut juga merupakan sekolah kluster atau sekolah berasrama penuh bagi menempatkan pelajar dari sekolah kurang murid SKM. Malah jelasnya, sekolah itu juga akan menyediakan tenaga pengajar yang berkemahiran khususnya dalam subjek penting seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah termasuk matematik dan sains. Berita selanjutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak
Iskandar Turki telah membuat lawatan ke 3 tapak projek program transformasi luar bandar RTP di Jalan Ulu Sebauh baru-baru ini. 3 tapak RTP tersebut termasuk projek bina jambatan besi di Rumah Panting Lawang Ringkal, projek menaik taraf jalan masuk ke Rumah Panjang Peter Suring dan projek menembus tanah tempat letak kereta di Rumah Philip Bagong. Lawatan ini membuktikan kesungguhan kerajaan untuk memastikan rakyat hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Dalam pada itu, beliau bersyukur semuanya berjalan lancar dan diharap naik taraf ini dapat memberi impak dan manfaat kepada seluruh penduduk Rumah Panjang. Hadis sama penolong jurutera Jabatan Kerja Raya JKR Bintulu, Rifat Bashar Ahmad, Wakil Parti Pusaka Bumi Putera Bersatu PBB Jepak Hadi Julaihi, Tuai Rumah Lawang Ringkal, Tuai Rumah Peter Suring dan Tuai Rumah Philip Bagong. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh ditepati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri berita UKAS dengan sorotan PB Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg mengadakan kunjungan ke rumah mantan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Petinggi Dr. Jos Chan Hong 6 di Fairway Villa Kuching petang Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.